Assalamualaikum kepada Encik Ruzaini dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan tentang isu halal dalam industri logistik di dalam aspek punca terjadinya isu tersebut dan langkah yang perlu diambil dalam mengatasi masalah tersebut. Pertama sekali, sebelum saya mengulas dengan lebih lanjut tentang isu tersebut, terlebih dahulu saya akan menerangkan maksud dan definisi tentang isu halal dalam industri logistik. Untuk pengetahuan kalian semua, Perbadanan Pembangunan Industri Halal merupakan satu perbadanan yang ditubuhkan di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri yang mentarifkan halal logistik sebagai pergerakan barangan dan perkhidmatan bermula dari ladang kepada pengguna yang selamat daripada bahaya pencemaran keselamatan makanan dan pencemaran silan dengan bahan-bahan atau produk tidak halal. Manakala rantaian bekalan halal merujuk kepada rangkaian syarikat bermula daripada pembekal sehingga pengguna, yang mana setiap syarikat tersebut memiliki niat bersama untuk mengintegrasi bekalan dan permintaan melalui usaha yang tersusun. Punca utama yang berlaku terhadap isu halal dalam industri logistik di Malaysia adalah dari sudut ketiadaan peruntukan undang-undang yang khusus. Hal ini dikatakan demikian kerana Malaysia tidak mempunyai akta halal yang terpakai ke seluruh negara dari segi perundangan sehingga hari ini. Tujuan keperluan kepada akta halal ini adalah untuk memberi kuasa secara terus kepada pihak agensi kerajaan pusat seperti JAKIM untuk memantau dan mengambil tindakan penguatkuasaan undang-undang yang sebelum ini berperanan sebagai badan yang mengendalikan persijilan halal di Malaysia. Setakat ini, kuasa memantau dan penguatkuasaan undang-undang berkaitan penggunaan logo halal terletak di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Pegawai JAKIM akan terlibat dalam penguatkuasaan melalui perlantikan yang dibuat oleh kementerian tersebut sebagai penolong perihal dagangan. Langkah yang perlu diambil dalam mengatasi masalah tentang isu halal dalam industri logistik adalah melalui penguatkuasaan dan kawalan penggunaan tanda halal. Antara perubahan besar di bawah pindaan ini adalah penambahbaikan telah dilakukan terhadap definisi halal yang kini lebih menyeluruh serta penyeragaman sijil dan logo halal oleh pihak berkuasa berwibawa melalui JAKIM dan MAIN. Di bawah APD, pihak berkuasa yang diiktiraf untuk mengeluarkan pensijilan halal kepada mana-mana produk atau perkhidmatan ialah JAKIM, JAIN atau MAIN sahaja. Dengan pindaan pada APD, tiada lagi badan swasta atau orang persendirian yang diberikan kuasa seumpamanya. Segala permohonan pensijilan halal untuk produk yang akan dieksport perlulah melalui JAKIM. Manakala permohonan untuk produk tempatan boleh dibuat melalui JAKIM atau Badan Islam Negeri tersebut, JAIN atau MAIN. Selain itu, pindaan APD turut memperluaskan bidang kuasa pegawai JAKIM dalam aktiviti pemantauan dan penguatkuasaan undang-undang terhadap penusaha yang menyalahgunakan logo halal pada produk mereka, di mana pegawai JAKIM dan MAIN atau JAIN akan dilantik sebagai penolong pegawai perihal dagangan yang diberi kad kuasa oleh KPDNKK. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Nur Aslina binti Abdul Rahman dan nombor matrik saya E19A0859. Grup kami telah memilih isu halal dalam industri logistik dan saya juga ingin membentangkan bahagian saya iaitu punca dan langkah penyelesaian dalam menangani isu halal dalam industri logistik. Antara punca berlakunya isu halal dalam industri logistik adalah pengadukan bahan mentah, iaitu pencampuran asal bahan mentah kepada bahan-bahan lain yang belum diketahui kehalalannya. Kebanyakan bahan utama di dalam makanan terproses adalah halal, tetapi ramuan yang digunakan adalah tidak halal. Seterusnya, sikap tidak integriti daripada pembekal bahan mentah.
Sesetengah pembekal tidak menitik beratkan kehalalan bahan mentah yang akan dijual kepada pengusaha-pengusaha. Mereka tidak mempunyai sikap integriti dalam melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pembekal bahan mentah. Langkah penyelesaian yang boleh dicadangkan adalah pemantauan berkala daripada pihak berwajib. Semua kilang premis yang telah mendapat sijil halal daripada pihak berautoriti seharusnya dipantau bagi menjamin keturunan kehalalan bagi sesuatu bahan yang akan dibekalkan kepada pengusaha. Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan seharusnya dilakukan secara berkala, iaitu pemeriksaan yang dilakukan secara terancang dari berterusan dari semasa ke semasa. Akhir sekali, penguatkuasaan undang-undang. Pihak berwajib ataupun pihak berkuasa seharusnya mengetatkan undang-undang berkaitan dengan penyelewengan bahan mentah, penyalahgunaan logo halal dan sebagainya. Oleh yang demikian, penguatkuasaan yang berkesan perlu dilaksanakan bagi menangani permasalahan ini daripada terus berlaku. Assalamualaikum, hai kepada Encik. Nama saya Nur Aisyah binti Ismail dan nombor petik saya A19A0509. Saya akan membentangkan soalan nombor 2 berkaitan mengenai pasti isu. Makanan merupakan di antara perkara yang penting yang dititik beratkan oleh Islam terhadap umat Islam sehingga akhir ini. Kita dapat melihat dan mendengar pelbagai isu yang berkaitan dengan pemakanan. Walau bagaimanapun, tahap kesedaran dan pengetahuan tentang logistik halal di kalangan pengusaha makanan dan minuman. Logistik halal merupakan platform kepada rantaian pembekalan halal yang penting dalam proses penyediaan makanan dan minuman. Tambahan pula, masih terdapat segelintir perniagaan secara kecil-kecilan yang masih membeli dan menjual makanan dan minuman tanpa menitik beratkan aspek halal dan thayyiban secara mendalam. Konsep halal juga mendapat perhatian daripada seluruh pelosok dunia kerana disebabkan oleh permintaan produk halal yang semakin meningkat bagi setiap tahun sehingga ke peringkat global. Antara elemen yang dapat kita lihat pada isu halal dalam industri logistik adalah dari segi pelabuhan. Selain itu, halal juga termasuk dalam keseluruhan rantaian bekalan dari sumber bahan mentah kepada pembuatan, pengangkutan, penyimpanan dan pengendalian bahan. Oleh itu, memastikan status halal sesuatu produk ia perlu dilihat dari keseluruhan pergerakan produk. Terdapat 3 punca yang dapat saya berikan, iaitu yang pertama, tidak hanya fokus kepada cara proses penghantaran barangan semata-mata. Ini kerana ia juga perlu merangkumi keseluruhan proses bermula daripada pengeluaran sehingga pengedar barangan. Dalam kata lain, semua pihak perlu memainkan peranan penting dalam menangani isu yang berkaitan pengurusan rantaian bekalan halal agar integriti sesuatu barangan terjamin. Punca kedua ialah pengeluaran produk dan makanan. Ini dapat dilihat pada pengeluaran produk dan makanan yang dikuasai oleh orang bukan Islam dan kekurangan rantaian bekalan bahan mentah halal. Kita juga dapat melihat melalui statistik pada tahun 2010 menunjukkan 74.7% pemegang sijil halal Malaysia adalah bukan bumi putera bagi kategori produk premis makanan dan rumah sembelihan. Yang punca terakhir ialah aspek syarikat pelabuhan enggan menggunakan rantaian bekalan halal. Ini kerana terdapat segelintir pelabuhan yang menjalankan aktiviti rantaian bekalan tanpa mengikut aspek halal yang betul. Contoh, mereka menerima kedua-dua sama ada barangan halal dan tidak halal. Contoh lain yang dapat dilihat seperti pihak Kastan Diraja Malaysia KDRM Pulau Pinang pernah merampas 2 buah kontena yang syarat berisi daging babi bercampur ayam yang dibawa masuk dari Hong Kong dalam serbuan di terminal kontena Butterworth Utara MBC. Beberapa cadangan penyelesaian yang dapat dilakukan bagi mengatasi isu halal berkaitan dengan punca tersebut. Yang pertama, kita mestilah mewujudkan banyak industri halal di Malaysia. Hal ini demikian kerana Malaysia mempunyai banyak kelebihan saringan dalam pembangunan industri halal. Tambahan pula, jaringan pemerintahan industri halal bukan sahaja di Malaysia, bahkan di seluruh pelosok dunia. Yang kedua, pengurusan rantaian bekalan.
Pengurusan rantaian bekalan halal juga termasuk di dalam keseluruhan rantaian bekalan dari sumber bahan mentah kepada pembuatan, pengangkutan, penyimpanan dan pengendalian bahan. Suatu produk yang halal akan dilihat melalui pergerakan produk tersebut sama ada melalui rantaian pergerakan yang berintegrasi halal atau sebaliknya. Oleh itu, pembungkusan bagi makanan halal juga perlu dititikberatkan dari segi bersih dan bebas dari sebarang najis. Yang ketiga adalah pengangkutan halal. Pengangkutan halal dan pergundangan barangan perlulah diasingkan untuk mengelakkan berlakunya pencemaran makanan halal tersebut. Selain daripada itu, peralatan yang digunakan untuk mengendalikan barangan tersebut, makanan halal tersebut, tidak boleh dikongsi bersama makanan yang tidak halal. Ini kerana ia dapat mengakibatkan pencemaran kebersihan dan integriti produk halal tersebut. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif bin Ahmad. Nombor metrik saya A19A0058. Okey, hari ini saya akan membincangkan bagaimana kami menilai kebolehpercayaan sumber yang kami dapat dan apakah kaedah kami mendapatkan sumber tersebut, iaitu bagi mata pelajaran asas perakaunan. Okey, yang pertama, bagaimana kami menilai kebolehpercayaan data yang kami dapat ataupun sumber rujukan yang kami dapat, iaitu melalui perbincangan berkumpulan. Iaitu pembincangan bersama kumpulan itu amat digalakkan kerana kita boleh berkongsi pendapat dan ada setengah pelajar mungkin mempunyai kemahiran yang lebih tinggi daripada dalam subjek ini. Seterusnya adalah sumber yang kita dapat itu kita boleh rujuk lagi dengan pensyarah kita untuk memastikan sumber yang kita dapat itu ialah tepat dan memuaskan. Okey. Yang kedua ialah kaedah kita memperoleh ilmu tersebut. Bagi asas perakaunan, kebanyakannya kita perlukan kemahiran untuk mengira dan konsep-konsep dia. Jadi, kita perlu, yang pertama kita perlu belajar melalui tenaga pengajar yang mahir seperti pensyarah, guru ataupun rakan-rakan yang mahir. Walau macam mana pun, guru tetap menjadi yang pertama sebagai rujukan kita untuk kita mempelajari setiap mata pelajaran yang kita tahu. Yang seterusnya ialah melalui sumber rujukan perpustakaan. Kini banyak ahli-ahli perakaunan telah mengeluarkan pelbagai jenis buku yang menarik serta mudah difahami. Itu juga dapat memudahkan pelajar untuk membuat rujukan dan kita dapat memastikan yang sumber itu adalah sumber yang sahih. Okey, yang terakhir sekali, untuk semua orang mesti menggunakan sumber ini, iaitu sumber rujukan internet atau laman sesawang, di mana kebanyakan pelajar pada masa kini lebih gemar untuk merujuk sumber-sumber melalui internet kerana mereka tidak perlu bergerak atau pergi ke mana-mana tempat. Mereka hanya perlu duduk rumah dan menggunakan laman sesawang untuk membuka rujukan-rujukan mereka. Ia amat bersesuaian untuk masa kini kerana pada musim COVID-19 ini ramai pelajar had pergerakan mereka dihadkan. So mereka perlu menggunakan sumber-sumber yang mereka boleh, iaitu seperti sumber internet dengan hanya menggunakan data mudah alih sahaja. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum Cik, nama saya Nur Farhani binti Saidin. Nama matrik saya A19A0552. Saya akan menjawab soalan nombor 4 iaitu apakah justifikasi dan rasional mengapa sumber dan kaedah tersebut telah digunakan. Mengapa sumber dan kaedah ini digunakan melalui internet? Kerana kaedah ini telah menjadi salah satu teknologi yang berguna pada masa kini. Hal ini kerana dengan informasi di dalam laman sesawang ini mampu diakses di seluruh negara dan keberbagian perkongsian maklumat. Tujuan internet ini adalah untuk menyambungkan keupayaan komunikasi secara jarak yang tidak terhingga. Jadi dalam konteks ini kita dapat mencari maklumat tentang sistem perakaunan yang terlibat.
Sebagai contoh, setiap pengguna dapat meneroka ilmu dan subjek perakaunan ini dengan lebih mendalam dengan ahli-ahli perakaunan yang ada di seluruh negara. Dengan cara ini, kita tidak perlu belajar bersemuka untuk memperoleh maklumat. Seperti yang kita ketahui, kini terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunakan seperti video call, live Facebook, Google Meet dan sebagainya. Dengan hanya mempunyai akses internet, kita dapat memperolehi ilmu dengan banyak dan mendalam. Selain itu, sumber lisan dan tenaga pengajar juga membolehkan kita untuk mendapatkan ilmu dan maklumat yang lebih mendalam. Hal ini kerana kita sebagai pelajar dan pencari maklumat, kita berpeluang untuk membuat perbezaan tentang apa yang kita pelajari. Tenaga pengajar juga berhak dan mempunyai peluang untuk mereka mempengaruhi mendalam kepada pelajar mereka sehingga dapat memperolehi ilmu. Sebagai contoh, dengan mendapatkan pelbagai maklumat tentang ilmu perakaunan, kita dapat mempelajari pelbagai kaedah pengiraan jalan mudah untuk mendapatkan sesuatu jawapan. Sistem perakaunan ini mempunyai ciri-ciri keistimewaan tersendiri. Sebagai contoh, peluang pekerjaan yang sangat luas seperti bahagian kewangan, pengurusan cukai dan sebagainya. Dengan adanya tenaga pengajar ini, ianya dapat memberi bayangan, gambaran dan inspirasi kepada semua untuk memperolehi maklumat tentang asas perakaunan. Sekian, terima kasih. Para Anis binti Adnan dan nombor matrik saya ialah A19A0549. Seterusnya, antara sebab sumber dan kaedah itu digunakan adalah bertujuan memudahkan untuk mendapatkan info-info yang penting. Hal ini kerana penggunaan kaedah tersebut dapat membantu individu, terutama pelajar dan juga pengajar dalam memperolehi maklumat yang diperlukan. Kebanyakan pelajar membuat kajian akan mencari maklumat berdasarkan sumber yang betul dan juga sumber yang sahih seperti penggunaan internet. Sebagaimana kita tahu, penggunaan seperti internet adalah rujukan utama bagi setiap masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Berbagai pelayanan rangkaian yang digunakan oleh orang ramai seperti Google, Mozilla dan sebagainya. Masyarakat juga banyak menggunakan sumber rujukan melalui buku yang berkaitan. Dengan ini, masyarakat dapat memperolehi maklumat yang sahih berdasarkan sumber dan kaedah tersebut. Akhir sekali, antara sebab sumber dan kaedah ini digunakan adalah dapat memberi keterangan atau penjelasan langsung tentang suatu maklumat yang ingin diketahui. Hal ini kerana rujukan ini akan menyatakan senarai maklumat yang dapat digunakan yang berkaitan dengan topik penyelidikan. Sebagai contoh, sekiranya seorang pelajar tidak memahami dengan tugasan yang diberikan, mereka boleh merujuk kepada pensyarah mereka. Berbagai nilai yang dapat diperolehi selain ilmu berkaitan. Masyarakat juga akan lebih terbuka dengan isu-isu dunia yang berkaitan. Dengan itu, penggunaan sumber di atas mewujudkan kesan yang baik kepada masyarakat.